Kopi Vosian, Izo Iritasha Jonis Mijol, Mimpai Dia Sudoit BTTV Sadop Diti. DAP Sabah akan terus memberi sokongan padu kepada Ketua Menteri. DAP Sabah akan terus memberi sokongan tidak berbelah bahagi kepada kepimpinan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal. Pengerusi DAP Sabah yang juga Menteri Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Frankie pun berkata, Sabah mempunyai seorang Ketua Menteri yang terbaik yang memperjuangkan kepentingan untuk semua. Justru sebarang cakap-cakap mengenai pertukaran kerajaan bukanlah satu isu. And I don't think we have any issues with our CM. He's doing very well as the leaders of Sabah. He's really fighting for Sabahans. He's really fighting for the state of Sabah. He's protecting our resources. He's actually looking into the interests of every single Sabahan if we can. He's a man of visions. Frankie berkata demikian ketika ditemui media di Majlis Penyampaian Sumbangan 30,000 pelitup muka, 300 pasang sarung tangan pembedahan dan 6 unit termometer inframerah oleh Persatuan Macong kepada kementeriannya di Kota Kinabalu pagi tadi. Peralatan itu adalah untuk kegunaan petugas barisan hadapan serta warga emas di Sabah. Turut hadir Konsul Jeneral Republik Rakyat China ke Sabah, Liang Cade. Frankie berkata kerajaan Sabah yang diterajui Parti Warisan Sabah masih kukuh meskipun dua adun APCO Datuk Lemus Juri Kuala Penyu dan Datuk James Ratib Sugut bertindak keluar parti semalam. Mengenai ketidakhadiran adun Elopura Calvin Ching ketika perjumpaan bersama Ketua Menteri 11 Jun lalu, Frankie berkata perkara itu berlaku kerana masalah ketiadaan penerbangan dari Sandakan ke Kota Kinabalu. The flights coming from Sandakan to KK was a bit inconvenient. It was a last minute thing. He told us he wanted to come, but because he couldn't get the flights to come in at the last moment, it happened on a Thursday. So we informed him late on Wednesday, so he couldn't get the flight because there was no flight then at that time. So that was the reason given. Well, the last time we checked, he is still with us. So I don't think there's any issue. Naib Presiden Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APCO, Datuk Iwan Benedict berkata, parti itu lebih besar daripada mana-mana pemimpin atau individu di dalam APCO. Iwan yang juga Menteri Pembangunan Luar Bandar berkata, perbezaan pendapat adalah sesuatu yang normal dalam mana-mana organisasi kepimpinan. Namun katanya pemimpin kanan harus menjadi sebahagian daripada hala tuju parti dan Presiden parti adalah Kapten. Dan ahli pasukan berhak mempersembahkan kepada rakyat bagaimana parti ini boleh menjadi platform kepimpinan yang sewajarnya. Iwan yang juga adun Kadamayan mengulas tindakan adun Kuala Penyu, Datuk Lemus Juri dan adun Sugut, Datuk James Ratib keluar daripada APCO semalam. Katanya tiada yang sempurna kerana kepimpinan adalah sesuatu yang dinamik dan adalah pembelajaran sepanjang masa. Iwan berkata beliau akan terus kekal bersama APCO kerana parti ini umpama rumah baginya. Di sebalik semua kekurangan, beliau percaya sentiasa ada ruang untuk memperbaikinya dan beliau bersedia memainkan peranan yang lebih besar untuk membina semula APCO bersama-sama dengan yang lain. Tiada kes positif baharu COVID-19 dilaporkan di Sabah hari ini menjadikan jumlah kumulatif kekal 359 kes. Manakala satu lagi kes sembuh dilaporkan hari ini menjadikan jumlah kumulatif kes sembuh di Sabah kini 346. Sementara itu, Pengarah Kesihatan Sabah, Datuk Dr. Christina Rundi berkata, satu kes positif COVID-19 yang dilaporkan di Penampang semalam melibatkan wanita berumur 32 tahun yang mempunyai sejarah kontak dengan kes positif COVID-19 sebelum ini. Kes terbaru itu dikategorikan sebagai kes tempatan dan mangsa telah dimasukkan di Hospital Queen Elizabeth, Kota Kinabalu untuk rawatan lanjut.
Selepas ditutup hampir 3 bulan akibat pandemik COVID-19, suasana di hari pertama pengoperasian semula Taman Hidupan Liar Lok Kawi Kinarut semalam agak sunyi dan lengang. Tinjauan mendapati hanya terdapat kira-kira 30 pengunjung bersama beberapa pekerja yang sibuk melakukan tugas masing-masing di Taman Hidupan Liar yang menempatkan kira-kira 230 ekor haiwan ini. Pegawai Hidupan Liar Taman Hidupan Liar Lok Kawi, Siti Nur Ain Ampuan Aceh berkata, Taman Hidupan Liar berkenaan menetapkan beberapa prosedur operasi standard SOP ke atas pengunjung. Katanya bagi pengunjung yang membawa keluarga, peraturan ditetapkan hanya seorang saja wakil untuk membeli tiket di kaunter jualan tiket. Sarankan pada di pusat pelawat, yang pertama memastikan mereka mendaftar, menggunakan sahabat res ataupun memasuki dalam buku log harian lah. Yang kedua mesti memakai mask. Yang ketiga cek suhu badan. Sekiranya 37.5 ke atas kami tidak membenarkan masuk lah. Kepada yang pelancong yang terperangkap ataupun telah membuat saringan kami benarkan masuk. Kalau macam misalnya mereka tidak nak membuat saringan ataupun tidak menjalani kuarantin, kami tidak benarkan masuk lah. SOP ini kami rujuk dengan NKN dan juga KKM. So untuk kategori umur tidak ada restriction. Artinya daripada kanak-kanak sekolah rendah sehingga warga emas dibenarkan masuk. Begitu juga dengan ibu mengandung kami benarkan masuk. Cuma penjagaan terhadap anak-anak adalah tanggungjawab ibu bapa lah. Namun SOP yang kami letakkan yang seperti memakai mask dan sebagainya tu kena ikut juga. Siti Nur Ain berkata pihaknya menjangkakan buat masa ini pengunjung masih berkurangan. Sebelum Perintah Kawalan Pergerakan dikuatkuasakan, Taman Hidupan Liar ini menerima purata 100 sehingga 200 pengunjung setiap hari pada Isnin hingga Jumaat dengan kutipan tiket boleh mencecah RM2,000. Namun apabila Taman Hidupan Liar ini beroperasi semula selepas PKP, pihaknya menyasarkan sekurang-kurangnya 50 pengunjung datang, terutamanya pelawat tempatan dengan tiada larangan had umur pengunjung. Selain Taman Hidupan Liar Lok Kawi, turut dibuka semula mulai semalam adalah Pusat Pemeliharaan Orang Utan Sepiluk dan Pusat Pemeliharaan Beruang Matahari Borneo. Dalam perkembangan berkaitan, Taman Hidupan Liar Lok Kawi menawarkan program pendidikan secara maya kepada orang ramai khususnya pelajar untuk meningkatkan kesedaran mengenai pemeliharaan hidupan liar ketika pandemik ini. Jadi kita terpaksa memanjat pokok ini sekiranya kita ingin mendapatkan internet connection yang kuat sepanjang exam berlangsung. Sebenarnya begini. Seorang pelajar Universiti Malaysia Sabah UMS terpaksa menjadikan sebatang pokok sebagai kelas sementara ekoran masalah liputan jalur lebar yang terhad di kampungnya di Pitas. Viviana Mosibin, 18 tahun, pelajar jurusan asasi sains UMS dari kampung Sapatalang, Pitas, sanggup tidur di atas pokok semata-mata untuk membolehkan dia menjalani peperiksaan secara dalam talian. Kecekalan dan kegigihan serta pengalaman dilaluinya ketika bermalam di atas pokok dimuat naik dalam video menerusi saluran YouTube miliknya dengan tajuk 24 Hours on Tree Challenge atau cabaran 24 jam atas pokok. Video berdurasi 11 minit itu memaparkan Viviana terpaksa memanjat pokok untuk mendapatkan capaian internet yang kuat untuk menjawab kertas peperiksaan kimia pada sebelah pagi dan pengajian Malaysia pada sebelah petang 9 Jun lalu. Pondok yang dibina di atas bukit oleh Viviana sebagai persediaan menjawab peperiksaan rosak akibat ribut menyebabkan pelajar itu terpaksa memanjat pokok. Berbekalkan kelambu, telefon bimbit, pengecas muda ali, sebotol air dan beberapa bungkus nasi serta peralatan untuk menjawab peperiksaan, Viviana berada di atas pokok tersebut dalam tempoh 24 jam dari jam 7.30 pagi. Jam 12.50 tengah hari. Okey. Nampaknya exam kimia sudah habis dan petang ni disambung lagi dengan exam pengajian Malaysia. Memandangkan sudah tengah hari jadi kita perlu makan. Ketika berada di atas pokok itu, Viviana terpaksa berdepan detik cemas apabila seekor tebuan tanah bersaiz besar tersesat masuk ke dalam kelambunya.
Setelah selesai menduduki peperiksaan pada sebelah petang, Viviana tidak pulang, sebaliknya kekal berada di atas pokok untuk tidur dan pulang pada keesokan paginya. Seorang warga Amas Maut dipercayai dibunuh anak lelakinya di Kampung Ulu Teburi, Tunku Lahadatuk semalam. Dalam kejadian 8 pagi itu, mangsa Talasai Kuyo 62 ditemukan tertiarap di kawasan lereng bukit kira-kira 50 meter dari kediamannya. Difahamkan sebelum kejadian, mangsa dikatakan bergaduh dengan anaknya dengan menggunakan senjata tajam. Kejadian berlaku ketika mangsa sedang minum minuman keras. Ekoran kejadian itu, mangsa kemudian terjatuh ke kawasan lereng bukit berhampiran dan mengalami beberapa kecederaan akibat tikaman benda tajam pada tangan, dagu dan kepala. Ketua Polis Daerah Lahadatuk Assistant Commissioner Nasri Mansor ketika dihubungi mengesahkan kejadian itu. Mayat mangsa dibawa ke Hospital Lahadatuk untuk bedah siasat termasuk menjalani ujian COVID-19. Sehubungan itu, suspek ditahan dan disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Ketua Wadan Izo Iritasha Jonis Mijol Misomo Tokovago.